Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bertemu malam ini. Semalam ada musyaqqah sedikit, ada hal sedikit, jadi tak dapat kita ke udara. So insya-Allah malam ni kita sambung tentang kuliah kita. Cuma kita masih lagi di 10 malam terakhir. Malam ini adalah malam 27. Kemungkinan kalau belum lagi Lailatul Qadar, semoga malam ini malam Al-Qadar. Jadi semua orang dah maklum apa itu tentang Lailatul Qadar. Walaupun digambarkan amalan beribadat pada malam ini mencapai 1000 bulan ataupun 84 tahun. Tetapi berapa orang saja yang mengambil peluang untuk beribadat 10 malam terakhir ni. Dia bukan siang ni, dia malam. Siang tu buatlah apa pun. So mulai masuk maghrib tu sampailah ke subuh. Kena kita nak tahu malam tu Al-Qadar, besok pagi kita tengoklah matahari. Kalau matahari tu dia naik, dia suluh matahari tapi tak nampak matahari sangat. Terlindung macam dilindungi oleh kabus. Sampai ke tengah hari tu. Itu tanda semalam tadi, malam Al-Qadar. Ini yang Nabi sebut. Keadaan malam tu, sahabat-sahabat Nabi pun sebut tentang keadaan malam yang tenang, seolah-olah bulan menerangi alam ni. Tak terlalu sejuk, tak terlalu panas. Bukan kata sejuk sangat, tak. Sejuk sangat pun tidak, panas sangat pun tidak. Jadi serta tak adalah malam tu tempat bagi bintang untuk dilihat. Memang tak nampak bintang. Ni tanda dia. Kalau nampak bintang tu belum lagi. Sebab apa? Sebab terlalu banyak malaikat turun bersama dengan Jibril pada malam tu. Turun untuk apa? Untuk membawa nulis lagi amalan-amalan kita, apa yang akan berlaku pada kita tahun hadapan. Bawa. Kemudian besok paginya kita tengok matahari terbit. Memanglah tiap-tiap hari matahari terbit. Cuma terbitnya matahari tu tak jelas. Macam dalam kabus tu duduk. Sampai tengah hari. Kenapa? Kerana pada pagi hari, lepas saya habis subuh, maka malaikat pun berderu-deru lah. Meneru-neru lah. Naik balik ke langit. Maka dia habis naik tu banyak. Lambat sangat kan? Ramai. Banyak sangat malaikat. Tu nak naik ke langit tu. Jadi itulah tanda. Tu kata apa sama nama? Ubadah bin Al-Sumit. Sahabat Nabi. Dan daripada tandanya kata dia bahawa matahari pada waktu paginya keluar. Dalam keadaan tidak bercahaya. Dengan kepanasan seperti bulan penuh purnama. Mana gambaran matahari tu nampak belakang matahari yang color merah tu nampak macam putih cahaya dia kan. Tak nampak terang sebab dilindungi oleh malaikat-malaikat. Dan syaitan tidak ada tempat untuk keluar bersamanya pada hari tersebut. Syaitan tak boleh keluar dengan dia pada hari pagi tu. Kenapa? Ni kata Ubay bin Ka'ab. Iaitu pernah Rasulullah bersabda, sungguhnya matahari terbit pada hari tersebut tidak mempunyai cahaya dan kepanasan. Jadi berdasarkan Ibnu Mas'ud, sungguhnya matahari keluar setiap hari akan ada di antara dua tanduk syaitan. Ini tak kecuali malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar tu matahari dia tak terbit ikut dua tanduk syaitan. Sebab syaitan tak boleh ikut malam tu. Tak dibenarkan syaitan pada malam itu. Jadi itulah kisah Al-Qadar. Dan malam tu buatlah apa-apa yang kita patut buat. Siapa yang ni, kalau kita mengaji malam ni Al-Qadar, maka pahala mengaji tu 84 tahun. Banyak. Cuma tak nampak benda ni tak nampak. Cuma kalau nampak duit, tengok sejambak letak duit tu. 84 tahun punya duit lambak depan kita tu. Berebut orang sembahyang. Malam ni bukan malam sembahyang saja, ibadat. Ibadat
Bacalah doa-doa. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, maka maafkanlah aku. Itulah doa yang paling mustajab di bulan Lailatul Qadar ni. So kita ambil peluang lah pada malam ni. Mungkin malam ni malam Qadar, kalau belum berlalu lagi. Kalau dah berlalu dah, siapa-siapa yang beramal, alhamdulillah. Semoga mendapat Al-Qadar tu. Ni setiap tahun kita akan didedahkan dengan malam Lailatul Qadar. Kadang-kadang bukan senang lah nak beramal lah, memang malam pagi ngantuk lah. Kita makan berbanyak, letih, tidur lagi malam. Kalau malam, kalau tarawih 20, alhamdulillah, banyak tu. Sejam lebih ke, kalau 20 rakaat tu. Daripada solat maghrib dah, berapa dah. Lepas solat maghrib, baca Quran sekejap, tunggu masuk isyak. Lepas isyak, tarawih. Lepas tarawih, rehat sekejap ni, setengah jam, pukul 10 habis lah. Rehat sekejap, mengaji pula malam ni, sampai pukul 12. Lepas pukul 12, solat pula lagi. Solat tasbih 40 minit ke sejam lah. Biasalah solat tasbih ni. Lepas tu solat taubat ke pula sekejap. Betul istighfar 70 kali atau 100 kali. Sampailah 1.5 ke 2. Daripada 7.5, 4.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 1.5. Hampir 1.5 lah kata. Lepas kedua. Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. 6 jam lah. Bila kita duduk dalam ibadat, 6 jam tu kan dikira oleh Allah. Pahala 6 jam tu ditambah lagi 84 tahun. Nisbah dia tu. Dibayangkan banyak amalan tu. Jadi untunglah siapa yang buat amalan yang malam itu. Ini kelebihan-kelebihan pada malam Al-Qadar. Jadi mudah-mudahan kita mendapat Al-Qadar. Siapa yang dapat tu? Orang yang macam ni dapat. Siapa yang beramal. Yang tak beramal pun dia sembahyang isyak, sembahyang maghrib pun dapat. Tapi tak banyak lah. Sebab sikit je. Dia sembahyang isyak 4 rakaat habis. Hal lain tak buat. Zikir pun tak buat. Baca Quran tak buat. Tengok TV, tengok handphone. Yang tu tak ada pahala. Dia tak dapat manfaat Al-Qadar. Yang dapat tu dia beribadat. Dia beribadat. Okey, itu untuk sekadar muqaddimah tentang Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik. So kita belajar pula sedikit pengertian tentang kalimat asyhadu. Asyhadu iaitu asyhadu aku naik saksi. Kenapa dimaksudkan perkataan asyhadu tu ada kat depan? Itu dipanggil kalimat syahadah. Sebab ada penyaksian kat depan. Kalimat penyaksian. Kalimat syahadah adalah kalimat penyaksian. Kena ingat, dia penyaksian. Saksi ni, dia tak bercakap pun. Dia tengok saksi je. Itu je. Itu dipanggil kalimat penyaksian. Dia menyaksikan. Macam Nabi kata, apabila kamu menyaksikan matahari terbit naik daripada masyriq ke maghrib, maka bersaksilah kamu. Tengok, memang matahari tu naik. Memang dia akan naik ke situ matahari tu. Sama juga dengan kalimat syahadah. Dia menyaksikan. Maksud dia, kenapa dia panggil kalimat syahadah? Kerana dia mengkhabarkan apa yang ia tahu dan kenal. Bila dia menyaksikan, berarti dia menjadi saksi. Saksi kepada kalimat yang diucapkan tu. Berarti setiap kalam bila dia kata asyhadu alla ilaha illallah. Maksudnya dia tahu apa yang dia ucapkan. Dia tahu dan dia kenal tentang makna ketuhanan dan kenabian yang ada dalam kalimat syahadah tersebut. Itu maksud dia. Dia bersaksi. Bersaksi dalam arti kata mengetahui. Bukan saksi sahaja. Kalau saksi sahaja tu tak jadi apa. Dekat ucap, habis kita macam kita duk ucap sebelum ni, ucap gitu je. So habis gitu je. Kosong gitu. Jadi perkataan ini, yang maksud asyhadu ni dia banyak. Kita boleh sebut macam-macam versi ada. Kita boleh kata aku naik saksi. Ataupun aku bersaksi. Aku bersumpah, nasyhadu, kata Imam Abu Hanifah. Kemudian aku berjanji setia. Aku mubayyi'ah. Berjanji setia ni, bersumpah ni. Aku beriktikad. Aku mengetahui. Di segi istilah. Tapi hakikatnya, kita ni melakukan penyaksian di depan Allah SWT. Menyaksikan ketunggalan
dan keesaan akan zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang empat ini, tiga pada Allah, satu pada Nabi. Menyaksikan ketunggalan dan keesaan zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Tiga. Kemudian pada Nabi pula tentang kebenaran Muhammad sebagai utusan Allah. Empat ni lah rukun kepada dua kalimah syahadah. Rukun ni empat ni. Ni rukun dia. Dekat mana duduk rukun dia? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Esa apa? Esa pada zat dia, Esa pada sifat dia, dan Esa pada perbuatan dia. Itu esanya Tuhan. Maka pada pengesaan Tuhan inilah kita menjadi saksi. Saksi kepada keesaan Allah SWT. Mana kita menyaksikan Allah itu Esa, tidak ada dua, tidak bersekutu Tuhan tu dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tu dia tak sama dengan yang makhluk-makhluk dengan makhluk dia. Nak sama macam mana? Makhluk tu makhluk, dia Tuhan, dia yang cipta makhluk. Berapa dia nak, takkan nak sama makhluk dengan Tuhan. Kita ni makhluk. Lain daripada Allah, semua kullu makhluk. Lain daripada Allah, semua makhluk. Kalau datang lintasan pun, nampak ni macam color, warna merah ni, Tuhan kata semua tu bukan. Sebab Allah tak boleh kita bayangkan dengan akal kita. Sebab tu Tuhan dikenali dengan rasa hati. Sebab hati kita tu, roh kita tu yang kenal Tuhan lah. Kan saya cerita kemarin macam mana kita di alam arwah ni. Bila Allah tanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ni Tuhan kamu, kata Allah. Semua kita jawab serentak. Syahidna. Kami menyaksikan kau Tuhan kami. Syahidna, menyaksikan ketuhanan Allah tu masa di alam di sana semua kenal Tuhan. Jadi kita menyaksikan. Maka bila dia turun ke bumi ni balik, kita kena lafaz perkataan tu, kita kena istihar sekali lagi di hadapan Allah dan Rasul. Kita kena menyaksikan semula. Tu kena mengucap. Betul nak masuk Islam kena mengucap. Nak mengucap apa? Nak mengucap mengaku bahawasanya tiada Tuhan di semua melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Itu saja nak kena kata balik, nak kena ucap balik. Orang nak masuk Islam pun itu yang kita ajar dia mengucap balik. Sebab dia kena saksi. Orang yang menyaksikan berarti dia kenal dan dia tahu. Itu dipanggil saksi benar. Manakala bila dia kata dia kenal tapi dia tak kenal, dia tahu tapi tak kenal. Dia tahu Allah dan Rasul tapi dia tak kenal Allah dan Rasul, maka dia panggil saksi dusta. Maka setiap kali dia mengucap syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tidak mentasydikkan pada perkataan la ilaha illallah tu. Dia tak tasydik pada asyhadu. Asyhadu hanya menyatakan penyaksian, menyatakan kesaksian kepada Allah dan Rasul. Tak perlu itu. Yang nak ditasydik ketika la ilaha illallah. La ilaha illallah tu, maka dia kena tasydik kat situ, membenarkan makna ketuhanan dekat situ. Maksud membenar macam mana? Mula-mula la ilaha tu penafian. La tu, lam alif la pertama tu la nafi dia panggil. Ilaha tu yang dinafikan. Illallah, illa kalimat isbat. Dan Allah tu yang diisbatkan. Jadi ada nafi, ada isbat. Dia kena nafi dulu, baru dia boleh isbat. Isbat ni tidak akan datang setelah tidak datangnya penafian dulu. Dia nak turut isbat tak boleh, dia kena nafi dulu. So, jadi itu yang berlaku. So kalau kita tidak melakukan pengisbatan tentang kalimat Allah dan kalimat Nabi dalam syahadah tu, maka syahadah tu tak ada kekuatan, sia-sia aja. Dia tak menzahirkan kat kita kekuatan. Yang saya ada cerita tadi tu, bagaimana orang Islam tu hebat. Apabila dia menjunjung, dia memakai pakaian syahadah pada diri dia, dia bukan manusia biasa dah. Dia manusia yang bertaraf lain dah. Dia angkat oleh Allah menjadi orang manusia yang hebat. Sebab dia menggunakan, meletakkan pakaian keagungan Allah. Kalimat yang dengan kalimat itu Allah menjadikan segala cakrawala, segala alam ini. Maka kalimat itulah diambilnya, diletakkan pada lidah dia, letak pada mata dia, letak pada hati dia, tangan, kaki dia dan seluruh juz anggota dia, rohani, jasmani dia, sehingga dia bukan menjadi manusia yang biasa dia. Dia bukan manusia awam. Dia manusia yang Allah letak di sisi Allah, itu manusia yang soleh, mungkin mendekati para awliya. Para wali Allah. Ini kemuliaan kalimat syahadah. Tapi dah kita tak reti, kita duk cari jalan. Macam mana nak jadi mulia? Kamu nak jadi mulia dengan nafsu mana boleh? Duk hias dengan nafsu sombong, bongkak, takabur, dengan riaknya begitu ini. Mana jadi manusia yang mulia macam mana? Duk pegang MA, usung kulu kili. Ana ni ada MA. Ana ni ada BA. Peganglah BA kamu tu. Peganglah MA kamu tu. Ana hebat lagi. Ana ada profesor. Ana ni PhD ni. PhD kamu buat apa PhD kamu? Boleh buat kekuatan tak? PhD kamu tu boleh menzahir tak kekuatan dunia dan akhirat? Boleh bawa kamu tak balik kepada Allah? Tak boleh. Dia bukan jenis itu.
Yang tu nak mengaji dunia tak apalah. Just take it. Pasal aku mudah niat nak makan gaji kan. Ada jadi apa sekarang? Pensyarah. Okey dah cukup. Cukup dekat tu dah dapat gaji dah. Dah duduk tilap empuk dah. Kerusi empuk. Okey. Fokus pula dekat syahadah ni. Macam mana? Buat tesis. Buat kajian betul-betul pasal syahadah. Macam mana ustaz duk sebut ni? Syahadah menzahirkan kekuatan. Buat kajian. Buat PhD kat situ. Baru betul tengok kat mana. Kat situ baru kita nampak kekuatan yang hakikat sebenarnya. Ni dia percaya kekuatan PhD tu. Kerajaan tak bayar gaji, yang menjerit. Ngamuk. Bergantung kepada makhluk, bergantung kepada Tuhan. Okey. Sebab itu jadi, dekat sini yang kita nak memahami sebenarnya. So, bila kita bersaksi kepada Allah, kita bersaksi dengan zahir dan batin. Tak boleh bersaksi hanya dengan lidah. Bila dengan lidah, dia jadi Muslim, tidak jadi mukmin. Cerita ni tak jadi mukmin. Mukmin tu automatik dia Muslim. Kalau Muslim, dia tak termasuk mukmin dalam kategori dia. Sebab tu kena naik kepada mukmin baru datang. Muslim tu dah automatik lah. Orang mukmin adalah dia orang Muslim. Gitu. Baiklah. Maka dengan seluruh dia bersumpah tu, dia nak saksi dia bersumpah dengan seluruh jiwa raga dia. Rohani, jasmani. Maknanya dengan jasad, dengan 7 anggota jawarih dan anggota-anggota jawarih yang lain, dan dengan hati batin dia, yakni roh dia tu. Roh ni pun nak kena peringat balik, pasal tu nak kena talqin. Apa makna talqin dengan bai'ah? Tak apa, nanti saya cerita balik. Apa makna orang tanya, Ustaz, apa makna bai'ah dan apa makna talqin? Tak apa, nanti kita cerita balik. Sampai masa dia saya akan terang tentang maksud bai'ah dengan maksud talqin tu. Dan ada perbezaan dekat situ. Tak apa, sampai bab ni kita akan bincang balik. Pasal bab-bab macam ni dia banyak tajuk isi dan kita kena belajar. Isi ni. Pasal dia bukan sekat belajar, dia kena terima sekali. Kalau kita belajar biasa, baca itu habis gitu je, pergi sekolah, pergi masuk kan mengaji. Tapi yang ni kita kena terima syahadah tu supaya dia melekat dalam hati kita. Kan kemarin saya ada sebut, nak terajang keluar kufur maksiat tu, kufur maksiat yang duk sanjung dengan pangkat darjat ni yang duk dalam perut dia tu, duk kat hati tu, bangga tu. Ni, ana ni tinggi ilmu ni. Ni orang hebat ni, ngaji Mesir, ngaji Jordan. Dekat Universiti Muqtah lah, Universiti itulah, Al-Azhar lah, dekat Syria lah itu ni kan. Nak buang yang itu tu. Nak buang sombong bongkok tu. Tak percaya pergilah kat pejabat tu, Jabatan Kerajaan. Tengok. Yang ni piun. Piun tu, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar Ustaz? Piun kena meraihkan Ustaz yang ada pangkat tinggi tu. Ustaz pun, bagus. Ustaz pun pakai necktie lah dengan kopiah pergi pejabat. Habis dah. Tak pakai sorban lah. Jubah lempar, campur, buang, habis dah. Tak nak pakai, nak kena smart. Nak kena songkok hitam, necktie. Tapi mengaji agama. Boleh pakai necktie? Boleh ke? Kata, dia dah apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengaku kenabian. Tapi tak ikut Nabi. Ini masalah dia. Jadi di sinilah dia punya titik perbicaraan kita tu. Kita bukan nak megah dengan benda dunia tu kan. Tak pakai lagu tu, patut kita megah mana pun. Sebab kita takut kita jadi sombong. Takut kita jadi bongkok. Sebab tu benda tu nak kena talqin. Sebab apa? Nak buang hak setan-setan tu. Hak jenis kufur maksiat tu. Jadi kalau kita tak talqin macam tu, dia duduk dalam perut lah forever. Sampai bila-bila lah. Tak akan keluar benda tu. Bukan dia jenis macam pacat lintah tu boleh lagi tarik. Yang ni tak melekat, dia melekat sekali. Melekat tu, melekat, sungguh-sungguh melekat. Macam mana tiang jabatan tu dalam laut tu. Macam mana karang tu yang melekat dekat tiang tu. Nak buang itu kalau tak pakai api ni, api panas tu, gas tu nak buang, tak keluar dekat kupang-kupang yang melekat pada tiang tu. Besi yang kita rendam dalam laut tu, karat macam mana. Itulah rupa perumpamaan kalau kita nak kiaskan kepada kufur maksiat tu. Maka nak buang benda ni, dia kena bawa benda yang bercahaya, yang tinggi, yang datang dari langit. Dia tak boleh ambil di dunia ni, benda tu tak mampu nak buang. Sebab terlalu kotornya benda tu. Bila kita bawa daripada langit tu, sebab tu dia kena talqin daripada para wali Allah yang duduk di alam lahut tu. Baru melempahnya nur nubuah kenabian tu, itu saja yang mampu boleh keluarkan segala hasad dengki, segala khianat selama ni duduk dalam perut kita tu. Ni bukan main-main. Kita duk takut yang saya duk cerita ni, kenapa kita duk risau ni, kalau kita lepas benda ni nanti mati macam mana? Tu kata Syekh Abdul Qadir ni. Matikanlah kamu sebelum kamu dimatikan. Mati daripada perangai-perangai yang jahat, yang keji. Maknanya buang semua panggil-panggil huduh, buruk tu. Segala sifat mazmumah tu. Mati dulu.
Jangan mati dah lepas mati besok. Mati itu mati yang wajib. Ni matikan daripada segala sifat-sifat yang keji. Okey. So jadi manakala orang yang bersaksi, orang yang bersaksi itu dialah orang yang mengkhabarkan apa yang dia tahu dan kenal. Bila dia kata dia bersaksi, berarti dia mengkhabarkan, dia menceritakan pula bahawasanya dia tahu dan dia kenal. Dengan apa? Dengan ilmu dan keyakinan dia. Mana dia ada ilmu, dia dah mengaji dah macam mana nak jadi saksi ni. Saksi pada dua kalimah syahadah. Dan keyakinan dia, yakin dia tu, iman tu, keyakinan. Iman ni yakin eh? Iaitu apa? Iaitu mengkhabarkan dan membenarkan apa yang terkandung di dalam ucapan syahadah yang diucapkannya itu. Itu yang dia nak khabarkan. Dia nak khabarkan yang dia ni kenal dan tahu akan Allah dan Rasul tu melalui ilmu dia. Dan dia benarkan pula, dia tasydid pula, dia iqrar, tasydid. Sebab itulah saya ingat masa kami duk belajar kemarin bab macam ni, Tok Guru pesan apa? Dia kata sebenarnya mana-mana manusia yang bila datang dia menerima akan kalimat syahadah, diajarkan, ditalkinkan dengan kalimat syahadah tu, dia kena istihar sampai ke langit tu. Dia kena istihar sampai malaikat di langit tu tahu bahawasanya dia ni telah menerima akan talqin dua kalimat syahadah tu. Nak khabarnya mulia tak mulia syahadah tu. Kan? Tu tak cerita Lailatul Qadar lagi, nak cerita macam mana syahadah dia duduk di sana di langit tu. Orang yang diterima syahadah mulia tak mulia ni, orang yang membai'ah akan kalimat syahadah di atas muka bumi ni, dia kena istihar sampai ke langit tu. Sebab tu dalam kaedah-kaedah kita tengok dalam sunnah Rasul kan sendiri, zaman Nabi selalu sembelih kambing. Kenapa kita buat korban sembelih kambing? Kenapa buat kifarah sembelih kambing? Kenapa bila terima agama, kita sembelih kambing juga? Untuk apa sembelih kambing? Bukan pasal sembelih tu bab, maknanya nak peristiharan tu sebagai satu sunnah. Bagi orang makan. Daging kambing itu masak bagi orang makan. Syukur kita sebab apa? Sebab kita telah menerima akan kalimat syahadah. Satu kalimat yang agung, kalimat dunia dan akhirat. Tu, sambil macam itu. Tapi orang lain ni peduli tidak. Dia kata, Ustaz, kalau saya hadiah kat Ustaz handphone satu okey ke? Handphone jenis apa? Huawei ke? Handphone jenis apa? Handphone jenis Wuhan ada? Wuhan. Tak ada Wuhan ni Ustaz, jangan Ustaz. COVID-19. Oh, ya ke? Jadi nak hadiah apa? Hadiah syahadah tu. Barulah betul jalan hidup kita. Barulah nama dia kita bermula dengan syahadah bila kita bunil Islam ala khamsi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di bunil Islam 5 dasar pertama syahadah. Kenal pasal syahadah. Ni jadi tunggal kayu. Apa pun tak kerti. Ada ke? Dia tanya kita balik berpuluh kali dia ulang. Ada ke? Ada ke? Saya soalan yang tak larat dengar dah. Kalau pergi kuliah kat masjid kan tanya. Mana ustaz belajar? Ada ke soalan itu? Habis dia nak tanya kita bukan. Saya kata, kamu kena mengaji. Bukan suruh tanya saya. Kamu dengar tak saya cakap ni? Mengaji syahadah. Kamu mengucap dua kalimah syahadah. Rukun Islam pertama syahadah. Lepas tu kamu tinggal. Kamu just forget it about syahadah. Kamu pergi mengaji yang lain. Hak syahadah kamu tinggal. Sedangkan daripada syahadah itulah terbitnya solat, puasa, zakat, haji. Kalau tak ada syahadah, tak ada apa. Maknanya kalau orang tak mengucap syahadah, dia bukan Islam, apa dia nak sembahyangnya? Jadi daripada syahadah tu kan terbitnya benda ni. Sebab tu rukun syahadah lain. Rukun syahadah tu tadi saya sebut apa? 4. Mengisbatkan. Dekat mana duduk rukun syahadah? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah tu esa. Esa zat, esa sifat, esa perbuatan dia. Kemudian kebenaran Nabi tu. Manakala rukun-rukun lain, solat, semua rukun banyak rukun qawli, qalbi, fi'li, 3 ada sekali. Begitu juga dengan rukun puasa. Kena amaliyah. Zakat amaliyah. Dan juga rukun haji amaliyah. Rukun syahadah tak. Dia tak ada buat apa pun. Tak ada angkat tangan. Tak ada sebut dengan lidah pun. Dia hanya membenarkan. Dia membenarkan dengan hati dia. Membenarkan, mengisbatkan apa? 3 perkara tadi. Mengisbatkan zat, sifat, perbuatan dan kebenaran Muhammad. Ada cakap? Tak ada cakap kan? Yang cakap tu lidah. Lidah tu kena iqrar. Nak mengkhabarkan yang dia tu tahu dan kenal Tuhan. Kalau kamu istihar, kamu ucap, kamu tak kenal Tuhan, kamu telah penipu besar. Kamu telah pendusta besar. Sembangnya. Kata orang Perak, laburnya pandai. Tanya syahadah tak kerti. Tipu Tuhan. Hari-hari dia tipu Tuhan. Kata dia kenal Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tak kenal Tuhan. Tu macam mana?
Faham tak? Tak sudah ngangguk lah. Ngangguk apa? Dah tak faham. Macam tu. Jadi, kita belajar. Ustaz, tak kerti. Tak apa. Saya cukup suka orang yang tak kerti. Ustaz nak mengaji. Allah, kita lah dengar tu sejuk hati tu. Bila kita tanya dia nak ngaji. Bukan pasal dia jahil, bukan pasal dia bodoh. Pasal dia merendahkan diri dia di depan Tuhan. Dia nak ngaji, Ustaz. Tak apa dia nak ngaji. Macam ni lah baru betul. Perangai Nabi. Akhlak Rasulullah merendah diri. Humble. Ni tak kerti duk sombong. Kan? Pergi mengaji tinggi pun tak kerti bab ni buat apa? Pergi mengaji tinggi 4 atau 5 tahun. Nak buat balik BA, nak mengaji. Nak jadi ustaz, nak jadi pensyarah. Nak ngaji tentang agama. Nak jadi guru Jekov lah. Guru kafar lah itu ini lah kan. Tak apalah. Nak itu, tapi niat asal tu apa? Niat mengaji, cari ilmu, nak kenal Tuhan. Bukan niat gaji, nak makan gaji. Orang yang tak makan gaji, dia majikan satu je. Bukan majikan dua. Kalau orang makan gaji, dia majikan dua. Satu majikan dia, satu Allah Ta'ala. Sebab tu kalau mengaji dulu, saya ingat saya nak mengaji dulu. Dalam kitab tulis apa? Syarat nak jadi imam Jumaat kena merdeka. Imam Jumaat kena merdeka, dia tak akan gaji dengan orang. Pasal di kampung-kampung dulu, tok imam ni, yang imam ni dia tak akan gaji. Dia kerja kampung, tempat saya kerja bendang, pergi ke laut. Ni tok imam ni. Dia tak akan gaji kerajaan. So dia angkat menjadi imam. Bayarlah allowance sikit ada. Allowance lain. Kalau dia makan gaji, Jumaat dia tak ada nak jadi imam. Tapi lah ni boleh pula makan gaji. Tak tahulah saya tak kerti lah bab tu. Kan? Saya tak kerti bab tu. Kalau tanya ustaz macam mana? Wallahualam. Sebab saya mengaji dulu, yang tok guru nak ngajar lain. Dia kata kat situ. So lah ni dah ubah dah, diharuskan pula boleh. Boleh tu pula lah. Kita sebab kita ada Jabatan Agama Islam, kita ada JAKIM, kita tu ikut je lah apa yang dia orang buat. Saya bukan ahli majlis fatwa pun. Kalau dia kuat dia ada fatwa yang lain dia katakan boleh, go ahead. Tak ada masalah. Macam tu lah. Ni yang bagi kita belajar. Tapi tak apa. Ini tak apa. Tapi yang penting sekarang ni, tajuk kita pengenalan tentang apa maksud kalimat asyhadu tu kita nak tahu. Okey, boleh faham tak? Jadi dululah, faham sikit dulu. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Berbanyak syukur kita kepada Allah. Jadi perkara penting adalah perkara syahadah. Mungkin orang tak gemar sangat ya bila saya ulang-ulang bab macam ni. Tapi kalau kita mengaji lagi baru kita tahu. Kita diteruk sangat dah. Nak kata apa kita ni tak tahulah. Kita nak gelarkan kita ni orang mukmin ke orang Muslim, kita tak tahu. Kita nak position ke kita ni duduk sebagai orang Muslim pun kita tak tahu dah. Kita duduk patut nak letak kat mana. Mungkin tak layak jadi orang Muslim, orang mukmin ni. Sebab dah macam-macam kita tak kerti. Banyak pakaian kafir, banyak perbuatan kafir, hak kafir-kafir itu banyak duduk kat kita. Baik perangai, baik cakap, baik mata, baik mendengar, baik kelakuan, semua ikut banyak orang kafir. Hak orang mukmin tak tahu. Jadi nak letak kat mana? Kalau nak letak kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, apakah sekarang ni yang kita lihat hari ni itu dia? Kan? Jadi agama hari ni dah macam, kalau kata orang tua bongkok 7, itulah rupa agama kita. Macam mana kisah berlaku kepada Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani. Ketika beliau satu hari tu, ketika dia lepas latihan-latihan itu, latihan dia menuju Allah tu, hebat dia orang ni lah. Suatu hari datang malaikat. Malaikat datang kepada dia. Malaikat tu lipat 7. Dia pun tak tahu malaikat. Dia datang. Wahai Abdul Qadir, dia kata. Apakah kamu sanggup untuk menghidupkan agama nenek moyangmu? Jadi, dia bila tengok pula suara datang dengan orang bentuk lipat 7. Bayangkan lipat 7 tu. Lipat. Agama tu, masa tu 500 tahun selepas tahun hijrah, lepas hijrah, lepas Nabi. 500 tahun selepas Rasulullah. So, bila dia melihat, jadi, dia pun berkata, ayah aku sanggup. Memang dia sanggup lah pejuang. Macam kita ni lah kan, nak berjuang agama. Bila dia sanggup, orang tu lipat 7 tadi tu pun tegak, terpacak tegak. Naik tegak seperti seorang lelaki yang kemas, tampan, hebat. Itulah, malaikat tu menyebut akulah malaikat. Dia sebutlah diri dia tu. Akulah bukan malaikat, akulah agama nenek moyangmu. Maknanya malaikat tu buat rupa cerita kat Syekh Abdul Qadir Jalani ni, bila kamu sanggup, maknanya agama datuk nenek kamu, agama Muhammad akan kembali tegak. Kembali berkembang, kembali bercahaya, akan tersebar di seluruh alam. Memang ya pun.
Lepas tu, lalu Allah kurniakan kepada dia gelaran Muhyiddin. Kita ada seorang juga Muhyiddin. Dalam kekecohan negara kita, lalu Allah hantar Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Untuk apa? Untuk betul balik keadaan. Itu dunia lah, politik. Tapi yang ni cerita Muhyiddin ini adalah Muhyiddin, gelaran yang Allah bagi. Nama dia Abdul Qadir. Allah bagi ke pangkat dia sebagai Muhyiddin. Maknanya penghidup agama. Maka agama tadi yang lipat 7 itu adalah malaikat. Sebenarnya malaikat merupakan rupa agama yang teruk dah. Tapi apabila Abdul Qadir ni kata sanggup untuk menghidupkan agama Allah, maka agama itu tegak. Dan memang daripada dialah tersebarnya agama di seluruh dunia. Dia ni, Syekh Abdul Qadir Jailani ni seorang wali Allah, keturunan Rasulullah. Dia dipanggil sebagai Sultanu Aulia, Ghausul Azam, raja segala wali. Jadi setiap 500 tahun Allah akan lahirkan seorang mujaddid alam. Mujaddid ni pemerintah alam. Setiap 100 tahun Allah zahirkan seorang wali Allah, ketua wali. Setiap 100 tahun. Lepas pada zaman Imam Syafi'i naik seorang wali Allah. Lepas tu 100 tahun lagi naik, mana satu abad, dipanggil 100 tahun, satu abad. Naik seorang wali Allah. Dan setiap 500 tahun naik seorang mujaddid. Mujaddid ni orang panggil reformasi lah, pembaharu. So 500 tahun sampai Rasulullah, naiklah Syekh Abdul Qadir Jailani, ditabarkan oleh Allah dengan pangkat mujaddid. Ini Sultan Aulia, Sultan Aulia. Macam-macam istilah dia dipanggil Ghausul Azam. Yang Ghaus lagi azam. Jadi dia ni yang menjaga atas muka bumi ni agama Allah tu. Para aulia tu. Sebenarnya peranan aulia ni kalau saya nak cerita panjang. Macam mana peranan aulia yang menjaga alam ni. Dan aulia ni banyak macam-macam darjat. Ada yang mulai daripada Ghausul Azam, kemudian dia ada Nujaba, Nuqaba, Abdal, Ahyar, Autad, Ahlan Nubah, Rijalullah, Rijalul Ghaib. Ada Maksemina, tu yang penjaga Ashabul Kahfi tu, dengan Qitmir tu. Pun ada cerita tentang mereka tu juga dikatakan sebagai para wali Allah. Dia ada 6 orang tu. Daripada Maksalimina, Tamliha, Martunis, Nainunis, Zunuwanis, Sarabunis, Falyastatunis. Yang ketujuh tu Qitmir. Qitmir ni nama dia anjing putih. Itulah satu-satu anjing yang menjaga 6 orang yang tidur dalam gua di Ashabul Kahfi, dalam gua Al-Kahfi tu selama 319 tahun. Dan anjing yang penjaga tu nama dia Qitmir. Jadi dia ada amalan dia. Maka saya selalu bagi budak sekolah kan. Dia orang kata kena kacau ustaz. Tak apa, baca doa ni. Salam wali 7 dia panggil. Salam wali 7. Sambil baca sampai pada Qitmir tu, ingat nama mak. Nama kita bin mak kita. Kemudian genggam jari sebelah kanan, jari ibu jari dengan jari manis tu. Tekan jari tu. Ingat nama bin mak. Jadi, siapa yang beramal dengan macam ni, dia selamat daripada gangguan. Kalau anjing nak gigit kita, kita sebut ya Qitmir. Dia anjing syurga. Satu-satunya anjing yang duduk dalam syurga, anjing putih tu, Qitmir tu. Dalam Quran disebut Qitmir. Ni cerita dia lah. Kalau kita mengaji, kita jumpalah kisah-kisah ni. So, kumpulan-kumpulan para wali Allah. Banyak lah. Tu. Jadi, mereka ni ada, hidup. Dan mereka dalam yang peranan utama dalam kehidupan ni yang menjagakan agama Allah SWT. Dan selepas 500 tahun, selepas Syekh Abdul Qadir Jailani, pada mereka lah yang memegang tampuk dipanggil Tabuk Sakinah. Tabuk Al-Sakinah. Tabuk peti kebaikan tu. Yang Israel duk cari tu dekat Haikal Sulaiman lah, nak roboh Masjidil Aqsa. Mana ada peti tu? Ada kat dia orang ni. Sebab apa? Yang pegang peti tu dia perintah alam. Jadi peti tu ada tangan mereka. Maka kemudian 500 tahun selepas pada Syekh Abdul Qadir Jailani, lahirnya seorang lagi ulama di India, nama dia Abdul Qadir An-Nahlapuri, seorang wali Allah, mujaddid juga, yang dipanggil Sultan Wali. Masa tu dia memerintah 500 tahun seorang. Naik 500 tahun seorang. Dan yang terakhir ni, yang akan datang mujaddid ni adalah Al-Mahdi. Al-Mahdi ni datang, maka Syekh Abdul Qadir ni akan menyerah kepada Tabuk As-Sakinah tu pada dia, maka dia pegang Tabuk Sakinah tu, maka Mahdi akan merintah alam. Dia selagi peti tak ada tangan dia tak boleh merintah. Dia kena pegang peti tu, Tabuk Sakinah tu. Dia nak pegang perintah, benda ni bukan benda main-main. Ini benda-benda pemerintahan. Pemerintahan yang mereka yang mewakili Allah Subhanahu Wa Taala, yang memerintah alam ni, yang memerintah, yang mengimarahkan bumi ni dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang-orang dia. Yang kita tak tahu siapa dia. Ada. Ya kita tak ikut laluan tu. Sibuk dengan handphone, sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan FB bodoh tu.
Megah. Megah sangat dengan handphone seputih tu. Handphone seputih kat tangan dia. Kalau Quran pegang tak apa kat tangan. Megah sangat tu dengan ni. Oh, dia ada alumni. Orang duk sibuk. Orang kafir ni dia kan peduli, dia cipta suruh kita lalai. Orang kafir dia cipta handphone macam ni suruh kita lalai, suruh kita main benda tu, bagi kita lalai. Sedangkan dia ada agenda besar lagi nak ambil alih. Nak binasakan kita. Kita tak sedar. Lepas tu kalau orang ramai macam kita ni hancur dunia ni. Tu Allah susun para aulia, para wali Allah ni. Mereka ni lah yang menjaga. Harap kita, tak boleh. Gaduh. Politik, nak jadi Perdana Menteri tak, semua berebut. Nak jadi menteri, nakkan halba dunia tu. Nakkan laba keuntungan dunia semata-mata. Okey, so mujadid akan datang ni. So kisah Mahdi ni yang akhir sekali adalah mujadid yang terakhir sekali. Selepas dia perintah, maka Allah angkat balik. Maka setelah diwafatkan Al-Mahdi, maka tabuk sakinah tu diangkat balik ke langit. Habislah tabuk tu, maka dunia akan dikiamatkan ketika itu. Panjang lagi Jadi ramai lah ustaz duk ceramah dukhan lah, meteor nak terjun atas bumi, macam-macam cerita kan. Kadang-kadang benda tu kita pun pening tengok. Nak sangat, konon-konon nak sangat benda tu datang dah. Ya na'udzubillah, kita minta berlindung lah kepada Tuhan. Baik, kemudian ini cerita nak ajak mengaji sebenarnya. Cerita ni. Sebenarnya Allah tak pandang kepada harta kita pun. Kerana harta itu Allah yang beri. Dia nak tengok buat apa. Kalau kita kaya pun ada Bentley lah, ada Lambo lah. Ada macam-macam, Porsche lah. Tuhan tak tengok pun. Dia yang bagi harta, dia nak cuba kita. Kita tu berangan-angan. Dia jadi orang macam kata apa? Macam orang tak senonoh lah jadi. Dia rasa bangga sangat dengan harta dia tu. Suruh orang respect dia. Lepas tu pula, apa disumbang kat agama? Duk tahu masuk FB, dia cerita pasal harta. Tak ada sumbangan pun kat agama. Ni Allah tak pandang. Lepas tu Tuhan kata apa? Allah berfirman dalam hadis kursi ni. Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk menyembahku. Nescaya aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan menutupi kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukan yang demikian, nescaya aku akan memenuhi hatimu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Tengok Allah kata apa? Kalau kita bersedia nak menyembah Allah, ni, luangkan masa malam ni nak belajar tentang mengenal Allah. Belajar tentang dua kalimat syahadah yang kita tak pernah belajar seumur hidup, umur dah 50-60 dah nak mati dosa dah. Baru kita belajar. Dan bila kita penuhi hati kita dengan kekayaan, dan Allah akan tutup kefakiran. Mana kekayaan itu kekayaan berilmu kepada Allah. Isi dengan ilmu, isi dengan amal. Tapi kalau kamu tidak melakukan demikian itu, tak nak mengaji, tak nak beramal, maka Allah katakan, aku akan penuhi hati kamu dengan kesibukan. Sibuk. Malam ni kita ngaji. Ustaz, minta maaf Ustaz, ada dinner lah malam ni. Sibuk nak pergi dinner. Dengan orang hubud dunia. Maka Allah kata apa? Aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Biarlah susah. Memang merempat. Rupa senang. Sibuk sana, sibuk sini, tapi susah. Projek sana, projek sini. Program sana, program sini. Mentor sana, mentor sini. Mentor, menti. Tapi dia tetap susah. Lah kali dia termenung. Pasal apa aku buat program semua tak berjadi? Hebat dah. Tu. Sia-sia kan? Ni Allah janji dengan kita. Sebab itulah kita luangkanlah masa kita. Untuk mengaji. Untuk kita beribadat kepada Allah. Tak usah bongkok lah, tak usah sombong. Tak ada faedah pun. So bila dia ajak, maaf, saya ada urusan. Maaf, saya sibuk. Maaf, saya tak ada masa. Maaf, saya banyak kerja. Maaf, saya sengaja mencari alasan. Itu yang betulnya. Dan jangan dijadikan alasan itu Tuhan. Jangan bertuhankan alasan. Alasan tu jadi Tuhan. Sikit dia bagi alasan. 1001 alasan dia akan bagi. Sedangkan dia berhajat kepada Tuhan. Tapi dia seolah menafikan ketuhanan itu sendiri. Dia bukan tak tahu Tuhan yang bagi rezeki. Tapi biasa tuntutan nafsu dia tu bergelonjak. Maka langsung dia nak lari daripada Tuhan. Tapi dia nakkan harta kekayaan tu. Tapi dia tak nak sembah Tuhan. Maka kekayaan yang disebutkan tadi adalah ilmu. Dan kemiskinan itu jahil. Bila Allah bagi penuh hati kita dengan kekayaan, dengan ilmu, maka Allah akan tutupkan kejahilan tu. Kefakiran tu maknanya jahil. Maka jika kamu mengejar dunia, kamu akan kehilangan Allah.
Carilah Allah kerana Allah adalah pemilik alam. Dan kamu akan diberi kekayaan ilmu dan petunjuknya. So kita baliklah. Kita balik. Bunyi keras dah tak? Saya ada buat kuliah ni macam budak-budak macam dah. Call. Ustaz, garang sangat berapa? Keras sangat berapa? Bukan. Benda ni serius bang weh. Benda ni sungguh-sungguh. Benda ni ilmu Allah, bukan boleh main-main. Kita nak kena tegas cerita sungguh-sungguh, nak faham. Bila kita faham tu kita beramal. Tu selalu saya nak sebut. Kita ni carilah kok ada orang nak tegur kita. Kok ada orang nak marah kita, tak ada kan? Orang tak berani. Tambah kita pula pangkat kita datuk, datin ke, doktor ke pangkat. Siapa nak tegur kita? Kan? Orang nak tegur tak berani. Macam ni mengaji ni ada juga orang boleh tegur kita. Bukan tegur pun, peringat je. Saya tak adalah tegur apa. Kita nak remind. Mana yang silap, terlupa, terlepas pandang. Okey, balik-balik. Cepat-cepat kita start balik. Mana aku silap ni? Ya Allah, nanti mati nanti. Kan kira doktor pun mati, datuk pun mati. Semua orang mati. Bila mati, malaikat tak panggil pun datuk. Dia panggil fulan min fulanahnya. Wahai fulan min fulanah. Tak disebut pun datuk. Kita nak megah dengan pangkat datuk tu kenapa? Lainlah ada cucu. Dia panggil atuk, tak apalah. Itu pangkat yang pangkat asli. Faham baik-baik. Ini persoalan kita. Jangan Allah tutup hati kita dengan mengaji. Allah buka kesibukan. Sibuk memajang. Benda dihambat tak tahu. Lepas tu duit tak ada. Pinjam orang tu duit. Pinjam ni duit. Buat program nak tipu orang. Program yang dia buat semua nak tipu orang. Sebab dia nakkan duit tu. Macam mana nak tipu orang? Program ni bagus lah. Ni Islamik lah. Datanglah kat Kelang. Datanglah Kelang. Ustaz, nak buat barang lah Ustaz. Kamu nak tipu siapa pula? Tak ada gelas. Tak ada. Ini betul Ustaz. Ini Ustaz memang untuk agama Ustaz. Untuk agama Ustaz. Oh ayat tu. Rupa kamu aku kenal lah. Sembang je. Sok bertipu orang pula. Ini barang Islam ni. Dia pandai je orang budak-budak ni. Dia guna strategi tu. Gunakan agama tu untuk nak lakukan perniagaan itu. Lepas tu tipu orang. Kita ni kadang-kadang bukanlah pandai sangat. Tapi kenal lah. Kalau datang dengan fasik, jadi fasik lah apa pun. Kan? Macam tu. So jangan buat perangai macam tu. Jangan ada nawaitu kita untuk nak kenakan manusia lain. Sebab kan nak rebut kekayaan, nak ambil duit dalam poket orang tu. Agama tak suruh macam tu. Tapi besok nak jawab dengan Tuhan macam mana? Di akhirat besok. Kita dapat silap besar dah. Okay, ini yang kita kena faham baik-baik. Okay, nanti sambung lagi sikit. Wallahualam. Alhamdulillah. Jadi kita lagi sikit lagi nah. Mungkin 1-2 slide lagi. Tak apalah, malam ni kita panjang sikit, tak apa. Kalau Lailatul Qadar malam ni dapat pahala. Kan? 84 tahun punya pahala. Kalau tak ada pun dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Kita ni hak bagi pahala tu kerja Tuhan. Mungkin Tuhan tak bagi tahun ni, Tuhan bagi tahun depan. Ataupun memang dah dapat dia pun kat kita, cuma kita tak perasan je. Tapi kalau dapat pun dengan syahadah tak reti ni, apa nilai amalan kita? Kita dah jadi jahil sangat pasal syahadah, sedangkan syahadah ni induk segala-galanya. Lailatul Qadar tu datang setahun sekali. Setahun sekali datang Lailatul Qadar. Tapi syahadah ni hari-hari. Siang, malam, pagi, petang kita kena duduk dalam syahadah tu. Dia kalimat agung di sisi Allah SWT. Tertulis kalimat tu nama Allah Muhammad di dalam pintu syurga tu. Mulia tak mulia dia. Kalimat tu kita ambil. Ni tak nak belajar kalimat tu. Kita ambil. Kita belajar, kita faham, kita amal. Kita letak kat kita. Kita jadikan pakaian pada diri kita. Maksud pakaian tu kita sesuaikan kehidupan kita tu dengan kalimat agung tu. Mana ni hebat lagi? Mana ni hebat lagi? Lebih hebat syahadah tu sebenarnya. Tapi ini anugerah. Allah bagi hadiah. Lailatul Qadar. Tapi yang hak wajibnya yang mana? Hak wajibnya yang belajar syahadah tu. Allah. Kenapa lah jadi macam ni? Ustaz, dulu tak mengaji Ustaz. Budak balik pada masa yang jemput saya macam tu lah, tanya Ustaz, mengaji tak mana Ustaz ni? Syahadah ni? La ilaha illallah. Kamu dah pergi tinggi-tinggi mengaji tak? Tak belajar. Saya ni duduk kerti apa sangat, orang kampung je mengaji pun biasa ya, mengaji berpokok itu ini kan sambil. Kamu tu jangan bawa balik dengan segulur ijazah lagi. Tak apalah 4-5 tahun tu bang. Tak cukup ilmu tu. Jangan duk kata pandai dah. Jangan duk keluar fatwa dah. Kalau dalam TV 3, TV 9 macam-macam fatwa dia keluar. Takut kita tengok. Lepas tu campur aduk habis dengan Wahabi lah semua cukup dalam tu. Ajar orang ambil wuduk.
Lepas basuh rambut, cuci telinga. Elok dah. Lepas habis rambut tu dia punya anggota lain. Lepas cuci tu, air mustakmal tu bawa ke telinga pula. Masuk dalam TV. Tengok TV 9 ke siapa penerbit buat benda tu. Itulah jadinya. Jadi jangan duk sangka ilmu 45 tahun tu dah alim. Tak boleh. Mengaji lagi. Cari lagi ilmu mengaji. Kan tak salah menuntut ilmu ni. Baik. So jadi, ambil beratlah soal rukun. Saya duk tekan rukun ni nak bagi faham. Maksud rukun tu apa benda? Pokok isi content satu-satu amal tu. Ni alim FB. Lah ni ada lagi. You ada Insta tak? Cik, Insta. Benda tu Insta tu binatang apa tak tahu. Telegram tak canggih Ustaz. Dia sekarang Insta. Oh, Insta pula. Syahadah ada tak? Jahil Ustaz. Kamu alih hak orang kafir lah anak punya. FB tu siapa yang buat? Dajjal, pokok Dajjal semua. WhatsApp siapa buat? Semua demo. Internet siapa buat? Semua demo. Hak Allah Rasul ni, kamu tak nak ikut? Kau tu sibuk dengan hak pokok kafir anak tu. Tak apalah kamu nak ikut dia tu, tak kisahlah. Tapi, yang kamu tinggal sama agama ni macam mana? Dia founder lah, dia itu inilah kan. Inilah kesilapan besar kita. Bila dah alim sangat dengan handphone sebutir tu, jahil habis pasal rukun syahadah tu. Jadi bila kita dah jahil rukun, tak ada amal lah. Nak amal macam mana rukun tak tahu. Pokok tu kita tak tahu. Pokok tu kita tak faham. Rukun agama ada berapa? Rukun agama ada 3 kan? Iman, Islam, ihsan. Tinggal satu tengok. Katalah ihsan tu kepala. Badan ada, kaki ada, tak ada kepala. Berjalan macam mana? Orang panggil apa? Hantu, polong, jin. Tu orang kata tu marah pula. Memang ya pun. Kita kena patah balik cepat-cepat. Kita segera kena patah balik. Jadi rukun syahadah ni rukun yang pertama, bang Ni. Ingat balik, nak ulang sikit ni. Kenapa lah kamu tak belajar terlebih dahulu? Kan rukun yang awal. Pasal nak kita syahadah terang dah. Kerana 2 kalimat syahadah ni adalah pintu masuk kepada Islam. Nak jadi orang Muslim, kena masuk ke syahadah. Tak boleh masuk pintu lain. Pintu kepada iman. Pintu kepada ihsan. So, dia kena iqrar bil lisan, wa tasdiq bil qalbi, wa amalan bil arkan. Iman tu, dia kena iqrar, tasdiq, amal. Jadi, kalau tanpa rukun syahadah ni, bagaimana pula kita ni nak melayari bahtera iman, Islam, ihsan? Kamu hanya boleh milikkan layarnya. Ada layar dia. Tapi kapal tak ada. Nahkoda tak ada. Nak berlayar macam mana dalam lautan yang bergelora tu? Hanya ada layar dia saja. Sekeping layar tu yang ada. Kapal tak ada. Dia sembang kat orang. Oh, kita macam ni berlayar. Dia cerita kat orang ni. Dia tak, laut tak pernah tengok lagi. Jadi sebab itulah kena kenal Allah dan Rasul melalui rukun syahadah. Bila kita mengaji, kita nampak makin jelas. Tak apalah, kena marah sikit itu adat lah. Saya pun tak ada niat langsung nak marah kamu. Sebab kamu semua orang mulia, orang hebat, nak marah macam mana? Kan? Tapi ingat bila kita buat kuliah macam ni, sebab nak bagi ilmu. Apa saya dapat, saya marah kamu, tak ada dapat apa pun. Tak ada faedah pun. Sekadar kita tegur je lah. Benda tu kalau tak tegur, tak tegas, tak marah, kamu buat tak kisah. Indah tak indah. Bila-bila kena tengking sikit tu, oh lah tersedar. Kan? Kalau Omar, macam mana tengok? Katok orang yang berniaga, yang usahawan zaman tu, yang tak ada agama, yang tak kena Islam, yang tak kena agama. Hambat balik, pergi belajar dulu. Sebelum kamu datang ke berniaga, pergi belajar dulu. Pergalau keluar daripada pasar Madinah tu. Kenapa dia tegas? Memang orang tak suka. Penguat kuasa pergi tangkap orang parti dalam pasar Selayang tu. Orang marah tak? Marah, tapi apa manfaat dia? Sebab mereka kata parti. Bukannya ada lesen, bukan rakyat sini. Ganggu habis rakyat Malaysia nak berniaga tak boleh. Contoh macam itulah. Ni sama dengan agama. Bila kita tak tahu rukun, tak tahu rukun syahadah ni, dia pula punca yang menerbitkan segala agama, segala rukun-rukun yang lain. Bila punca tu tak ada, dia panggil apa? Tu yang orang Melayu sebut tenggelam punca. Dia tak tahu punca kat mana nak cari dah. Benang tu dah banyak sangat, tak tahu nak tarik benda punca. Macam itulah rupa dia agama tu.
Bila dia tenggelam dah, tak tahu mana satu punca dia. Jadi kena berhenti sekejap. Start balik kat mula, kat awal. Mana dia? Mulakan balik dengan syahadah. Sebab dalam syahadah tu semua ada. Daripada syahadah itulah keluarnya segala-segala ilmu yang ada di muka bumi ni, atas alam ini. Kamu nak belajar apa? Balik pada syahadah ya. Semua keluar, semua datang ilmu. Ilmu nak buat kapal terbang ke, nak buat roket nak ke langit ke, malahan ilmu yang boleh bawa manusia balik kepada Allah. Itu paling hebat sekali. Kalau dekat Apollo, tak ke mana pun. Duk main dalam alam dunia ni je, bukan pergi ke bulan pun. Duduk dalam lingkungan dunia ya, duduk naik ke atas langit tu kan tinggi mana pun. Langit pun tak sampai. Berapa kilometer dia naik tu, 12 kilometer ke mana naik ke atas tu. Kan jauh mana pun. Lepas tu dia cerita dah, teknologi ke mana? Situ je. Yang kita nak pergi ni bukan 12 kilometer. Satu hari perjalanan berapa tahun? 250 juta tahun satu hari perjalanan nak sampai ke langit tu. Macam perjalanan borak Nabi tu, cuba tengok. Yang Nabi cerita tu. Yang Allah cerita dalam Quran tentang lapisan langit dan bumi tu. Berapa keluasan? Satu lapis-lapis, satu lapis, satu lapis. Kita bahagi balik tersilas kat 250 juta tahun. Nak berjalan tu, perjalanan tu. Hanya borak je boleh terbang. Ataupun dengan malaikat yang membawa roh kita tu. Dan roh kita ni is very high speed. Roh kita bila masuk alam sana, dia speed dia sangat dahsyat. Sebab dia tak pegang jasad dah. Kalau dengan jasad tak boleh ke mana roh kita. Nak balik kepada Allah tu, bawanya kalimat syahadah tu. Kalimat tu akan bawa terbang sekali dengan dia balik kepada Allah. Kalau tak ada kalimat syahadah, nak balik dengan apa? Kalimat syahadah kata apa kat kita? Kamu aku pun kamu tak peduli kat aku, kemudian kamu berhajat kat aku. Nak suruh aku bawa balik kepada Allah. Kamu duduklah kat sini. Kamu carilah kalimat yang kamu suka. Kalimat ad-dunia. Yang kamu cinta selama hari ni, yang kamu nak sangat, kasih sangat. Tu. Kalimat ni dia dalam cakap kita. Macam masjid lah, macam Kaabah. Orang yang berhaji, yang berumrah, yang dapat mabrur, akhirat besok Kaabah akan bawa terbang masuk dalam syurga tu. Tu Kaabah. Semua ada rahsia-rahsia di sebalik amalan kita temu ke bumi ni. Kalau kita mengaji, kita jumpa macam-macam. Kalau tak ngaji, kekallah dalam jahil selama-lamanya. Forever. Ni yang saya yang nak cerita ni, nak cerita benda asas je. Mungkin dalam grup ni ramai orang-orang alim. Tak apalah. Kita kongsi je lah. Bagi yang jahil, yang tak kerti, kita belajar. Tak usah malu dengan jahil tu. Yang penting, kita jangan Allah sebutkan jahil dalam diri kita tu. Nanti kita takut yang Allah sebut tadi tu. So kita buat persediaan, buka pintu hati kita dengan ilmu. Minta Allah masukkan ilmu. Minta ilmu dia tutup dengan kejahilan tu, dengan jahil tu. Fakir tu jahil lah. Baik, kita faham ni dulu. Ni tentang rukun ni. Wallahualam. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kita sampai dah rasanya ke slide yang terakhir ni. Jadi dah lewat malam, mungkin yang nak solat tasbih lah. Ada orang duk mesej, ustaz nak buat mana dulu? Buatlah mana dulu pun tak apa. Dia tak ada syarat wajib pun. Kau nak mulakan dengan solat taubat dulu. Buatlah solat taubat 2 rakaat. Lepas tu istighfar 70 kali, 100 kali. Boleh. Ataupun buat yang solat tasbih panjang kan. Panjang. Jadi buat itu nombor 2 boleh. Ada mula pun boleh. Tak ada masalah. Betul nak buat solat hajat lagi ke, minta hajat apa dengan Allah. Minta letakkan iman. Minta je lah solat hajat 2 rakaat. Paling senang, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qulhu. So ayat-ayat tak kisah, mana yang boleh baca. Lepas tu nak baca Quran ke ataupun nak tasbih kan, baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi dah solat tasbih dah. Dah 300 kali dah tasbih. Tu tak puas hati nak baca lagi. Bacalah. Nak baca lagi, baca. Tak ada gangguan, tak ada halangan, baca. Selawat lagi kat Nabi. Selawat pula. Selawat kat Nabi. Selawat pula 100 kali. Nak habis selawat Fatih tu, Ustaz, jenuh selawat Fatih tu. Selawat Fatih macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selawat Fatih macam mana bunyi dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Bergulung-gulung lidah nak baca. Nak bolehkan 20 kali menjenuh. Tapi
Kafiat dia Masya Allah. Besar sangat fadilat dia. Sekali baca pun besar sangat fadilat dia. Jadi kita baca. Nak baca berkali. Dah letih sangat ngantuk. Tak apalah. Kita ni orang awam bang tak apalah, rehat sekejap. Dah sampai pukul 2 lebih dah. Pukul 2 kan rehat sekejap. Sejam dapat tidur. Kan ngantuk sangat tak boleh nak zikir. Pukul 3 lebih bangun. Bangun buat tahajud pula. Baca Quran ke. Nak menyampaikan sahur. Tadi dah cerita dah. Tadi waktu lepas maghrib tadi dah 6 jam dah kita beribadat dengan tasbihnya. Dengan apa ni, dengan solat tarawihnya. Malam tambah lagi 3 jam. Dapat 10 jam malam ni. 10 jam malam ni. Malam ni dah berapa jamnya? Lepas maghrib tadi. Start pada maghrib 7.30 sampai pukul 12. Dah berapa jam? 5 jam setengah kata 5 jam. Pagi lagi 5 jam, 10 jam. Kita dapat 10 jam malam ni. 10 jam dapat. Banyak hebat. 7 jam sudahlah. Tak boleh. 3 jam. 3 jam. 3 jam boleh Ustaz. Tak apa. Buat 3 jam. Dengan 3 minit sudah. Untuk elok nak berzikir ngantuk lah. Mula dah. Setan pun sampai dah. Kata setan dah tangkap. Setan dah tangkap, dia tinggal dah. Ilmu dia banyak, dia tinggal saka dia tinggal. Dah ada sedia dah. Kalau kau tak ada besok ya. Yuk ya. Kamu ingat ya. Dia ngajar dah. Nafsu tu pun tukang pengikut syaitan juga. Dia pun start. Jangan ikut. Ni tinggal berapa hari lagi ni. Bulan puasa Ramadan ni. Gunalah sisa-sisa Ramadan ni. Yang mana ada untuk beribadat. Siang pergilah kerja tak apa. Malam tumpu pada ibadat pula. Nak pergi masjid tak boleh. Okey, baik kita ni. Jadi saya tak nak panjang lagi. Jadi yang akhir ni saya nak sentuh tentang akhlak dan adab. Jadi ilmu boleh kita cari dengan belajar. Tapi akhlak dan adab hanya diperoleh melalui mujahadah. Membersihkan hati. Adab, akhlak dia tak dapat ke ilmu. Boleh mengaji tapi tak dapat. Dia kena ada mujahadah dia. Macam mana nak bersihkan hati. Nak keluarkan daripada segala sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Lepas tu janganlah kamu pelik melihat orang berilmu tapi tak ada akhlak. Kerana hatinya masih kotor dengan dosa dan penyakit hati. Kan ramai kita tengok kan. Ilmu banyak tapi perangai dia lolak. Perangai tu korang hajar banyak. Ilmu banyak. Tak padan dengan perangai tu. Jangan heran kalau orang macam ni. Sebenarnya orang agama lah. Sebab apa? Ilmu tu bukan belum tentu lagi dia boleh beradab dengan ilmu tu. Tambah niat cari ilmu pula untuk dapat nak minta kerja. Lagilah ilmu tu tak melekat dalam hati. Kemudian, saya sekali pun dah bagi talk dekat Teronoh, Universiti Petronas kat Teronoh tu. Kat student tu. Cerita pasal niat mengaji. Habis kuliah tu budak ketua pelajar jumpa saya. Dia kata, Ustaz betul lah cakap Ustaz tadi. Saya memang niat itu Ustaz. Saya memang niat saya nak ngaji, dapatkan sijil, dapatkan ijazah, saya nak kerja dengan gaji. Tak boleh Ustaz ya? Boleh, saya kata boleh. Tapi tak ada pahala, tak ada kebajikan. Sebab kamu nanti Allah tak letak kamu tempat mulia. Sebab kamu nakkan laba dunia. Tapi kalau kamu niatkan untuk akhirat, ilmu ni, kamu tak ada niat pun nak kerja. Sedangkan kerja tu dah ada untuk kamu dah. Berapa kamu sibuk-sibuk dipikir pasal kerja? Allah dah takdir dah untuk kamu apa kamu patut buat lepas ni. Termenung dia. Ketua pelajar, ketua student dia lah. Tak apalah. Saya kata sekurangnya, belajarlah ilmu ni kan. Kamu muda lagi, belajar elok. Betulkan niat balik tu insya-Allah. Gitu ya. Nasihat kita, nasihat macam anak kita. Kemudian, tidak aku temui orang yang kuat berzikir, melainkan akhlaknya amat lunak dan menenangkan. Tidak aku temui orang yang kuat berzikir, melainkan akhlaknya amat lunak. Orang yang kuat berzikir beramal ni, kita tengok. Kita sebut nama dia pun kita suka. Manusia ni, tu dia panggil apa? Manakib. Manakib ni, menyebut-jebut nama yang Allah kasih. Sebut nama dia pun, orang suka dah. Kita sebut nama dia. Contoh kita sebut apa? Imam Ash-Shafi'i. Kita ni dalam jemaah Taifah Imam Syafi'i. Sebab nama Imam Syafi'i kita dah seronok dah. Tahu sebab apa seronok? Sebab nama tu dikasihi oleh Allah. Tapi sebut nama yang Allah benci. Sebutlah satu nama yang Allah benci. Cuba tengok kita rasa macam mana getaran dia, frekuensi dia, gelombang dia. Kita tak stable. Kita rasa meluatlah semua cukup. Perasaan kita. Sebab apa? Sebab orang tu dia tak duduk dalam frekuensi yang gelombang keimanan tu. Dia duduk dalam gelombang frekuensi yang jahat. Ada dah. Dia ada kesat kita tu. Kalau cerita buat frekuensi ni, tanya orang fizik tahulah.
Akhlak dan adab mendepani ilmu. Ilmu tanpa adab dan akhlak itu umpama mengisi air di dalam bekas yang berlubang. Ilmu tanpa adab dan akhlak macam isi air dalam penapis lah. Penapis air tu isi ya. Lepas keluar habis, lepas ke bawah. Tak lekat benda dalam bekas tu. Inilah akhir kita malam ni. Jadi sebab itulah apa pun kena balik pada syahadah balik. Syahadah tu adalah ilmu segala-galanya, punca segala-galanya. Langit dan bumi semua duduk pada kalimat syahadah. So bila kita balik kepada kalimat syahadah, pegang dia balik, duduk di bawah naungan kalimat syahadah tu, insya-Allah Allah akan pelihara kita, Allah akan tolong kita, Allah akan bantu kita, bawa kita balik kepada Allah bersama dengan kalimat syahadah tu. Dan insya-Allah orang yang bermula dengan syahadah, maka insya-Allah dia akan mati dalam keadaan bersyahadah. Nabi sebut, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir kalam dia dengan kalimat la ilaha illallah, maka masuklah ke dalam syurga Allah, dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. So dekat malam ni dulu insya-Allah. Mudah-mudahan anda sekalian dapat faham dan kita belajar lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.